Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita dapat pada hari ini 23 Disember 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab zikir yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tengok bagi jemaah yang ada kitab muka surat 23. Muka surat 23. Atas faslun. Penterjemah ni dia tak masuk pasal, jadi tak ada tajuk. 5-6 baris dari atas. Faslun yanbaghi liman kana lahu wazifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin ila akhirih. Tajuk dianya fasal menjaga zikir harian. Fasal kepentingan menjaga ataupun kewajipan menjaga zikir harian. Kalau kita ada zikir harian, jangan kita tinggal. Sepatutnya bagi orang yang memiliki kebiasaan wazifah ni mana orang panggil apa ni, zikir tetap harian, pada waktu malam, pada waktu siang, zikir pada waktu pagi, waktu petang, setelah solat, atau pada waktu-waktu lain. Apa saja zikir yang kita tetapkan waktu dia, seperti zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat, ataupun kita baca Quran setiap hari 1 juzuk, 2 juzuk. Kemudian mendapat halangan. Kemudian dia ada masyakkah, orang Melayu kata masyakkah. Ada halangan, mana kesibukan petang ni sampai tak sempat nak baca zikir. Sibuk pagi tadi, tak sempat baca zikir. Malam ni sepatut kita baca Quran 1 juzuk setiap malam. Tapi malam ni ada tetamu pula mari ni yang berbual lama sampai separuh malam baru balik. Kita pun letih, kepenatan, tak sempat nak baca. Jadi apa kita nak buat? Apa tindakan kita? Hendaklah dilakukan pada waktu lain dan tidak sekali-kali melalaikannya, mana melupakannya. Jadi kita kena ingat, jangan kita lalai. Tak boleh nak buat masa tu, kita kena buat juga masa lain. Dia tadarak maknanya kita kena ambil masa biar kita buat juga. Sebab apa? Sebab kita nak lawan syaitan. Orang yang biasa berzikir tidak pernah melalaikannya. Apabila suatu saat dia mudah melalaikan dan tidak mengqadanya, maka mudah pula baginya untuk melalaikan dan tidak berzikir sama sekali. Ini mainan syaitan. Apa maksud kata Nawawi ni, tuan-tuan? Maksud dia macam ni. Kalau zikir, saya buat contoh mudah lah. Petang tadi tak sempat kita nak zikir waktu petang ni, tak sempat. Ada masyakkah, ada tetamu mari ke rumah ke, ada apa sajalah, kita dalam perjalanan sibuk sangat tak sempat, maka jangan lupa kita baca juga lepas maghrib. Ni zikir petang ni malam tak? Malam lepas isyak baca juga. Jadi kena sentiasa baca. Jangan kata tak apalah, tak sempat hari ni, besok. Habis tak sempat besok, lusa. Akhir sekali Imam Nawawi kata, akhir sekali kamu akan sahula alaihi tadyi'uha, lama-lama jadi satu norma baru. Tak apa, tak sempat hari ni esok, tak sempat esok lusa, akhir kali tak berzikir kita. Syaitan pun mari konsep.
bermudah-mudahlah kita dalam masalah ini. Syaitan suruh kita, orang panggil relax lah bro. Relax bro ke bahasa budak-budak sekarang ni. Kan? Relax lah, tak usah duduk. Tak usah duduk kalut-kalut lah, tak sempat gak biar. Jadi jangan main-main macam tu. Mana ke dalil? Dalil ni penting. Tengok hadis nombor 11. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Sesiapa yang tertidur daripada hizibnya. Tuan-tuan tanda, hizib ni maknanya wirid, bacaan tetap dia setiap malam. Contohnya orang ni setiap malam dia akan baca 1 juzuk Quran, 2 juzuk Quran. Tapi semalam dia terlalu kepenatan, letih sangat, apa nak buat, dia tertidur, kemudian dia membacanya antara solat subuh dan solat zuhur besok, maka akan dicatatkan dia seakan-akan membacanya pada malam hari. Kita kena ingatlah, zikir malam tu, baca Quran waktu malam ni lebih tinggi dia punya darjat. Maka orang yang tak sempat semalam kita qada. Jadi hari ni esok kena baca 2 juzuk lah, sebab qada yang semalam satu dengan yang ni. Jangan tertinggal sekali-kali. Kalau kita dah mula tinggal, maka dia akan meninggalkan. Hizib tu akan meninggalkan kita bermudah-mudah. Jadi saya kata dalam tajuk ini, Imam Nawawi kata jangan bermudah-mudah meninggalkan zikir yang menjadi kebiasaan kita, takut nanti jadi new normal. Kita pun kata relax lah bro, tak payah baca lagi ni, besok pula tak baca juga, akhir sekali kita pun akan jadi orang yang tinggal lah kita punya zikir-zikir yang kebiasaan. Satu. Isu yang seterusnya iaitu fasal fi qat'i fi ahwal ta'ridu lizakir. Tajuk, kita hentikan sementara, kita berhenti berzikir kerana beri laluan kepada beberapa perkara. Maknanya kita anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan ataupun ada keperluan. Mana kita tengah baca Quran, kita berhenti. Tengah berzikir, kita berhenti. Apa dia keperluan itu? Tuan-tuan tengok dalam kitab ni. Contoh dalam kes ini misalnya, seorang yang sedang berzikir mendapat ucapan salam. Kita tengah duduk berzikir, orang mari, Assalamualaikum. Macam mana kita? Maka dia harus menjawab salam, kemudian menyambungkan zikirnya. Letak nombor. Nombor 1, boleh kita berhenti jawab salam. Boleh kita break, jawab salam. Orang bagi salam, kita berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dia berlalu pergi, tak nak cakap kita sambung balik zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Manakala kita tengah baca Quran, kita sambung balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca semula Quran. 1. Nombor 2. Iza atasa indahu atis. Maka jika ada orang yang bersin, orang duduk sebelah kita bersin, kita sudah baca Quran, tengah baca Quran ke tengah zikir, dia bersin, dia kata Alhamdulillah. Syaratnya kita belajarkan dalam Riyadhus Shalihin, kita nak ucap doa kepada orang yang bersin dengan syarat dia muji Allah. Kalau dia tak puji Allah, kita relax. Maka dia harus menjawab ucapan tersebut. Kita kata yarhamukallah, yarhamukallah, kemudian menyambungkan zikirnya, balik zikir semula. 2. Yang ketiga, wa kadza iza sami'al khatib. Yang ketiga, demikian pula halnya apabila mendengar khatib berkhutbah. Bila khatib berkhutbah, alhamdulillah, kita pun berhenti zikir. Kalau tengah baca Quran, tutup dulu Quran, dengar khatib. Habis solat nanti sambung balik zikir, tak putus. Yang keempat, idza sami'al muazzin. Nombor 4. Apabila mendengar suara azan berkumandang.
kita berhenti dulu berzikir, berhenti dulu baca Quran, kita jawab azan ataupun iqamah. Kemudian kembali menyambung zikirnya, mana lepas azan tu kita boleh sambung zikir, ataupun kalau kita nak solat sunat dulu, kemudian baru sambung. Yang pentingnya boleh berhenti. Yang kelima, wa kadza iza ra'a munkaran. Yang kelima, apabila dia melihat kemungkaran. Orang duduk buat benda tak baik depan mata kita. Kita tengah baca Quran. Jangan kata, duduk hangguk-hangguk baca Quran, warak salat. Hendaklah dihilangkan kemungkaran itu. Atau melihat yang makruf, hendaklah digalakkan. Orang ni, contohnya orang ni tengah nasihat pada orang. Ada orang duduk buat, kita kata, berhenti loh. Dengar. Nasihat. Itu nasihat yang baik, padu itu. Dengar. Jadi boleh kita berhenti. Yang keenam, au mustarsyidan. Mustarsyidan, ada orang bertanya kepadanya. Kita tengah baca Quran, tengah zikir, tuan, kami musafir, kat mana tandas? Oh, belakang masjid, tandas bagus baik sekarang, pergi sini. Kadang-kadang kalau tandas tu yang biasa-biasa nampak je, tapi kalau dah rusak, kita orang baiki kita pergi jauh sana. Ataupun orang tanya jalan, tuan, saya nak pergi ke sini, mana jalan Pondok Sungai Durian? Masuk ikut belah kiri. Jadi kita boleh cakap dengan orang. Kemudian kembali menyambung zikirnya. Yang ketujuh, wa kadza iza ghalabahun nu'as. Demikian juga kalau dia mengantuk baca Quran, berhenti dulu, sandar dulu, tidur. Habis tidur, bangun, sedar, sambung balik. Ini dia panggil apa ni? 7 tempat elok kita berhenti berzikir atau baca Quran untuk beri laluan pada perkara tersebut. Baru ni anda dah cerita pengalaman saya kena marah kepada ahli tarekat. Orang tarekat ni pelik, zikir dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti kena mula balik, kena start semula kalau dia zikir. Penat dia. Zikir dia kena mula balik. Sebab apa kena mula balik? Batal kalau bercakap dengan orang. Kita kata Masya Allah, kita bercakap dengan kalam Tuhan pun kita baca boleh sambung balik. Ni kalau sekadar cakap manusia tak boleh. Itulah yang kita kata zikir rekaan tu berat. Zikir yang Nabi ajar itu tenang. Tak ada susah-susah. Ni kita sebalik pula. Kita kata zikir hak Nabi ajar tu berat, zikir hak orang reka tu senang. La, terbalik itu. Terbalik. Hak Nabi itu senang, dahlah sunnah. Senang, mudah. Yang rekaan ni pula tak ikut sunnah, payah pula. Kembalilah kepada sunnah, tuan-tuan dan puan-puan, senang. Baik, faslun. Cara kita berzikir macam mana? Tulis itu. Faslun, i'lam anna al-azkar al-mashru'ah. Perlu diketahui bahawa zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat dan di luar solat, sama ada zikir yang wajib ataupun yang sunat, tidak akan dikira dan tidak akan dianggap sampai pelakunya mengucapkannya, sampailah kepada pelakunya mengucapkan zikir itu dengan suara yang boleh didengari minimum oleh dirinya sendiri, jika dia memiliki pendengaran yang sehat. Apa maksud dia tu? Manakala kita kata kita berzikir, mesti ada suara. Bunyi dengan mulut ni didengar oleh telinga kita. Kalau orang lain tak dengar pun tak apa, tapi biar telinga kita tu dengar. Kita dengar dua telinga. Telinga dengan mulut dengar cukup. Tak payah kuat-kuat. Kuat-kuat tidak dianjurkan. Habis kalau zikir saja, tak bergerak mulut, zikir dengan hati. Kita dah bincangkan dalam siri yang dulu. Al-zikru bil qalbi. Maksudnya, hati itu memerhatikan makna zikir itu. Kalau kita fikir saja tak bergerak, dia jadi fikir, bukan zikir. Maka, eloknya, kita zikir, biar bunyi ke telinga kita. Kalau tidak, dia jadi fikir. Muak apa tu zikir? Tak senyap. Tak bergerak langsung mulut lah. Kena ada gerak. Gerak mulut. Habislah kita. Faslun
fasal yang berikutnya, tuan-tuan tulislah tepi kitab tu, tanda dia. Kitab-kitab tentang amalan seharian. Dia panggil amalul yaumi wal lailah. Amalan hari dan malam. Maknanya amalan seharian. Kita nak buat apa amalan seharian tu? Ulama-ulama salafus soleh tulis apa? Tengok, kata Imam Nawawi. Perlu diketahui juga bahawa ramai ulama yang telah menulis kitab mengenai masalah amalan seharian. Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita baca, apa yang tak patut dibuat, apa yang tak patut dibaca, itu amalul yaumi wal lailah. Jadi ramai yang menulis. Dalam kitab-kitab tersebut mereka menjelaskan hingga ke pelbagai jalur sanadnya secara muttasil. Muttasil ni sanad dia yang bersambung daripada pengarang kepada tuan kitab ataupun terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil sanad muttasilah. Sanad yang bersambung. Satu. Wa tarraquha min turuqin katsirah. Dan mereka juga menjelaskan beberapa jalur-jalur sanad dia yang banyak. Kitab apa? Imam Nawawi dia puji kitab ni. Imam Nawawi kata, di antara kitab yang terbaik, nama dia Amalul Yaumi wal Lailah, karya Imam Abu Abdurrahman An-Nasai. Imam An-Nasai. Dia kata Imam An-Nasai, baik, comel kitab ni. Dan karya tajuk yang sama, Amalul Yaumi wal Lailah juga, Imam karya, dia kata karya siapa? Karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni, terkenal dengan nama Ibnu Sunni. Ibnu As-Sunni. Ibnu As-Sunni. Imam Nawawi kata, wa min ahsaniha, di antara kitab yang terbaik kitab Amalul Yaumi lil Nasai, wa ahsanu minhu. Saya pun heran kenapa penterjemah tak ambil. Wa ahsanu minhu, dia kata kitab lebih baik, yang elok, anfas, yang lebih comel lagi, lebih banyak lagi kitab, faedah dianya, kitab Amalul Yaumi wal Lailah bagi Ibnu Sunni. Itu kata Imam Nawawi. Menurut Syekh Al-Hilali dalam kitab dia syarah kepada kitab Azkar ni, dia tulis nama dia Nailul Autar. Dia kata balil aksu sahih. Pada kajian saya, kitab An-Nasai, ini perbandingan yang dia buat. Imam Nawawi kata kitab Ibn Sunni lebih cantik, tapi Syekh ni kata kitab An-Nasai juga cantik. Sebab apa? Sebab a'la isnadan, sanad dia lebih tinggi daripada Ibn Sunni. Satu, dari sudut susunan dia lebih teratur, bab dia pun lebih teliti, dan hadis dhaif dalam kitab An-Nasai lebih tak banyak nak banding dengan kitab Ibn Sunni. Kita kata wallahu alam, yang pentingnya kitab-kitab tu ada sanad dia dan telah dihuraikan oleh para ulama hadis tentang darajat hadis. Darajat hadis. Alhamdulillah. Baik, tengok kitab pula. Saya sendiri, apa dia saya tu? An-Nawawi, bukan Abu Anas. Saya sendiri telah membaca semua isi kitab Ibn Sunni ini di bawah pengawasan guru kami, Al-Imam Al-Hafiz ala Syekhina Al-Imam Al-Hafiz Abil Baqa Khalid bin Yusuf. Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufrid. Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Zainuddin Abul Baqa An-Nablusi thumma Ad-Dimashqi. Dia lahir pada 585, meninggal pada tahun 663. Tak jauh lah,
tinggal awal sikit daripada Imam Nawawi kan. Itu untuk guru dia. Imam Nawawi riwayat kitab Ibn Sunni daripada siapa? Daripada Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan. Beliau berkata, siapa dia kata? Abul Baqa kata, qala akhbarana al-Imam al-Allamah. Al-Imam al-Allamah Abul Yaman Zaid bin Al-Hasan bin Zaid bin Hasan Al-Kindi pada tahun 602. Qala, kata dia pula Abul Yaman kata, akhbarana Syekh Syekhul Imam Abul Hasan Sa'dul Khair Muhammad bin Sahal Al-Ansari qala akhbarana Syekhul Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Sa'ad bin Ahmad bin Hasan Ad-Duni qala akhbarana Al-Qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Al-Kassar Al-Dainuri qala akhbarana Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Jadi Imam Nawawi dia bawa sanak dia kepada Ibn Sunni. Jadi kalau kita nak panjang lagi, kita bawa sanak kita pula. Qala Abu Anas an syaikhihi an walidihi Abdul Rahman bin Sulaiman an syaikhihi. Naik siapa kau Imam Nawawi pula? Panjang cerita lah. Kita ambil setakat Imam Nawawi cukup. Qala Nawawi, kenapa dia bawa sanak ni? Saya sebut sanak ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab Ibn Sunni. Maknanya di antara rujukan banyak juga Imam Nawawi guna dalam kitab Azkar ni, kitab daripada Amal Al-Yawm wal Lailah li Ibn Sunni. InsyaAllah. Oleh demikian, saya membawakan sanad sebut kerana kaedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama ahli hadis. Jadi ulama hadis biasa dia akan sebut sanad utama dalam kitab penulisan dia tu. Saya khusus dengan menyebutkan sanad kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masalah ini. Imam Nawawi dia puji kitab dia, dia kata kitab aku ni, kitab Al-Azkar di antara kitab yang lengkap, yang mengumpulkan hadis-hadis tentang azkar, zikir-zikir, bacaan-bacaan dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya memiliki sanad yang bersambung. Maknanya dia kata apa dia, wa il fajami'u ma al-azkuru fihi li bihi riwayatun sahihatun bisama'at muttasilah. Jadi riwayat yang sahih saya sebut dengan ini memiliki sanad. Aku dengar daripada guruku sampai kepada Imam Ibn Sunni. Alhamdulillah, kecuali sedikit saja yang lemah. Dia kata ada juga yang lemah. Di antara riwayat yang sahih, dengar ni, ini dipanggil kaedah ataupun metod penulisan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini. Dia kata apa? Tuan-tuan dengarlah ni. Kita ni dalam mukaddimah baru ni, dalam nanti sampai ke bacaan-bacaan tu, barulah pakcik-pakcik suka nanti. Yang ni agak sedikit ilmiah. Tak apalah, dengar dulu. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkatannya, kita boleh faham molek-molek. InsyaAllah. Di antara riwayat yang sahih adalah apa yang saya nukilkan dari kitab hadis yang 5. Dia panggil hadis Al-Kutubul Khamsah. Kitab hadis 5 yang menjadi tonggak kepada apa dia? Usulul Islam. Sebab hadis itu sunnah Nabi. Diambil daripada Nabi SAW yang menjadi tonggak kepada usul Islam. Apa dia hadis tu? Iaitu yakni dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Yang keempat Sunan At-Tirmizi. Yang kelima Sunan An-Nasa'i. Dalam kitab dia ni tak cukup satu. Ibnu Majah dia tak ambil. Satu lagi kitab 6 nama dia Ibnu Majah. Selain itu, di antaranya lagi berupa kitab-kitab masanid, kitab-kitab musnad. Musnad ni biasa dia ikut sanad seorang dia punya sahabat itu. Dan as-sunan seperti kitab Al-Muwatta karya Imam Malik.
Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan kena tahu, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ni zaman kita ini telah disusun dengan tahqiq baru 50 jilid. 50 jilid. Allahu Akbar. Waktu anak duduk di belajar dulu tu baru keluar jilid. Kita kumpul satu cukup 50 jilid. Buat balik ke pondok, mari 2014, mari air banjirnya baca dia, habis kita tu pergi. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan tanyalah. Apa yang saya sedih waktu mengharap banjir? Jawabnya kitab saya telah hilang. Yang saya kumpul sejak daripada belajar dulu sampai ke tua. Habis. Allahu Akbar. Tak apa, itu sejarah ya sebut. Sebut tu atas dasar sejarah. Kebetulan banjir sehari dua ni kan. Musnad. Dia musnad siapa lagi? Musnad Imam Ahmad dan juga Musnad Abi Awanah. Abi Awanah. Dan Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah dia letak rujukan kedua. Ad-Daruqutni wal Baihaqi dan lain-lain daripada kitab yang tersebut yang anda akan tengok nantilah dalam kitab aku yang akan sebut di manakah sumber yang aku ambil. Di mana sumber yang aku ambil, kamu akan tengok nanti insya-Allah. Wa kullu hadhihi al-madhkurat, Imam Nawawi kata, semua yang saya sebutkan itu saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada muttasilah, sampai kepada penulisnya masing-masing. Jadi sanad dia tu arwiha bil asanid al muttasilah. Mana daripada Imam Nawawi kepada tuan kitab, kepada Bukhari, kepada Abu Daud, kepada Muwatta. Jadi Imam Nawawi di antara imam yang meriwayat dengan sanad. Riwayat dengan sanad. Alhamdulillah. Ini pentinglah tuan-tuan kita belajar kitab-kitab para ulama. Zaman dulu kalau dia ambil sanad tu ada value dia, ada kesan dia. Zaman kita ni ambil sanad, photostat kau duk bagi kata pindah. Habis masjid kampung masuk sana bagi sanad belaka. Orang tak tahu apa pun sanad juga. Allahu Akbar. Anda ingat makcik seorang duduk di Mekah dulu. Makcik orang kampung, dia kahwin dengan tok ayah di Mekah. Tok ayah pergi Mekah dia. Jadi orang bawa dia pergi ngaji. Ngagama Syekh Ismail ngaji. Orang tanya, makcik belajar apa? Pergi dengar apa? Tak tahu. Hadah sana, hadah sini. Dia orang Kedah. Hadah sana, hadah sini. Hei, tak tahu apa aku. Biarlah kata, boleh pahala tak apa dah. Hadah sana, hadah sini pun. Masya Allah, tabarakallah. Hadah sana, hadah sini. Nakal makcik. Baik. Bagaimana pula dengan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ni? Dengar dia punya cara. Hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini, saya sandarkan, alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasyhur sebagaimana yang saya sebut tadi. Jadi kalau maksudnya setiap hak dia nukil daripada kitab mana-mana, dia akan sebut. Dia akan sebut ini daripada ni. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada dua sahih ini, saya cukup menyebut nama kitab agar menjadi jelas kesahihannya. Kerana hadis-hadis dalam dua kitab sebut semuanya sahih. Maknanya secara orang panggil secara umumnya hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim ni sahih, kecuali adalah sedikit perbincangan ulama. Ada sedikit je perbincangan ulama. Tengok di nota di bawah tu, menarik juga ni. Nota dalam nota terjemahan. Nombor 33. Yang dimaksudkan ialah hadis-hadis bersanad muttasil yang dibawakan dalam kedua-dua kitab sebut tanpa hadis muallaq. Muallaq makna hadis yang Imam Bukhari tak bawa sanad. Itu dia panggil hadis muallaq. Ataupun tarajum, ataupun nama bab. Itu tak ada sanad. Atau yang semisalnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dalam perkataannya, aku tidak masukkan hadis dalam kitabku
selain hadis sahih. Maknanya hadis sahih itu hadis musnadah yang dia riwayat terus kepada Nabi SAW. Hak dia tambah nama bab huraian, itu dia tak masuk. Itu waraknya Imam Bukhari, dia kata ini aku punya. Yang juga maksud perkataan para ulama hadis, semua hadis dalam kitab, dua buah kitab ini adalah hadis sahih, tidak ada pembatalan sumpah ke atas orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya adalah berdasarkan hadis sahih, dan hal ini diucapkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kitab inilah yang dimaksudkan. Inilah yang dimaksudkan oleh penulis ini dan perkataan beliau sebelumnya tentang kitab hadis yang 5. Sedangkan as-sahihai ini, maka dua sahih tu. Maka hadis-hadis dalam kedua-dua buah kitab sebut adalah hadis sahih. Semua hadis dalam kedua-dua kitab sebut adalah sahih. Bahkan yang paling sahih adalah hadis yang takhrijnya disepakati oleh mereka berdua. Maknanya kalau Bukhari kata, Bukhari Muslim ittifaq, muttafaqun alaih, atau kemuncak sahih. Kemudian riwayat Bukhari, itu nombor 2. Kemudian riwayat Muslim, hadis yang sesuai dengan syarat periwayatan kedua-dua hadis yang sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari, dan hadis yang sesuai dengan periwayatan Muslim. Kemudian penulis mengatakan dalam kitab Al-Irsyad, nama kitab dia Al-Irsyad, Irsyadut Tulabul Haqaiq ila ma'rifati sunani khairil qalaiq. Imam kata apa? Maksudnya Ibnu Salah mengatakan, dengar ni, ini Nawawi sendiri kata, hadis yang disepakati oleh mereka berdua, yakni Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan sendiri oleh salah seorang daripadanya, adalah hadis yang pasti sahih dan menghasilkan keyakinan. Kalau Bukhari itu boleh bawa pada yakin. Ini kerana umat Islam semuanya sepakat akan hal itu, dan kesepakatan umat bersifat maksum ataupun terjaga daripada kesalahan. Bukan Elias. Hal ini berbeza dengan orang yang berpendapat bahawa hadis tidak memberikan faedah selain perkiraan kuat. Maknanya perkataan zon. Sedangkan umat Islam menerimanya kerana wajib ke atas mereka beramal ibadat dengan perkiraan yang kuat. Dia panggil al-ghalabatuz zon. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh dan berbeza dengan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Ungkapan semakna dengan ungkapan di atas beliau sebutkan dalam kitabnya At-Taqrib. Jadi ada orang kata hadis ini tak beri faedah kecuali zan sahih. Jadi hadis-hadis dalam Bukhari Muslim, jadi dia boleh naik kepada darjat kepada apa? Kepada keyakinan. Alhamdulillah. Jadi ini sebab itulah ada setengah orang tu dia cakap hadis ni zon, sangkaan. Jadi kita kena detail lah. Dia cakap daripada orang awam, dia main TikTok benda macam ni, jangan. Boleh menimbulkan fitnah kepada orang. Jadi akhir sekali orang tak percaya. Bukhari pun sama juga, manusia juga. Sudah. Jadi kita kena berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan nak celupar sangat mulut dalam mengulas isu-isu yang berbentuk ilmiah ataupun akademik ini. Baik. Tengok Imam Nawawi kata apa pula. Di antara riwayat, tengok ni. Seluruh riwayat mana kita break ni? Seluruh riwayat sahih yang saya sebut dalam kitab saya ni memiliki sanad yang bersambung, alhamdulillah, kecuali hanya sedikit saja. Bawah dah kita. Ya. Di nota 33. Sedangkan hadis-hadis yang dinukil dari kitab lain, makna hak dalam Bukhari Muslim, Nawawi kata aku tak sebut dah sanad, tak sebut dah dia punya darjat, cukuplah. Hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sedangkan hadis-hadis yang dinukilkan dari kitab lain, saya sandarkan kepada kitab Sunan, kitab asal pengambilan dia, sambil saya jelaskan darjat kesahihan dan kehasanannya. Di hadis ini yang tinggi sahih, patut mari hasan, atau bahkan kedhaifannya. Dhaif biasa, dhaif jiddan, dalam hampir seluruh isi kitab. Sebab kadang-kadang saya lupa menjelaskan hal itu. Jadi Nawawi kata kebanyakannya aku sebut, mungkin dibimbangi takut aku pun terlupa juga. Terlupa juga tentang nak bagi tahu hadis ini darjat dia sahih ke dhaif.
isu nukilan Imam Nawawi dalam kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud adalah kitab yang isinya paling banyak saya ambil. Kami telah meriwayatkan daripada beliau, daripada Abu Daud. Abu Daud kata apa? Abu Daud kata, saya bawakan dalam kitab saya ini hadis-hadis yang sahih dan yang setaraf dengannya atau apa ni? Setaraf dengannya atau maka hadis itu sahih. Dia tertinggal ni. Tengok asalnya. Qala Abu Daud. Zakartu fi kitabi, Abu Daud kata, tengok semula terjemahannya. Saya bawakan dalam kitab saya ini as-sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Hadis-hadis yang sahih atau seumpamanya atau setara dengannya atau yuqaribuhu atau yang berdekatan dengan dia. Tambah ada tertinggal. Wa ma kana fihi dha'fun. Kalau hadis itu dhaif, dha'fun syadid, makna hadis itu lemah sangat, bayantuhu, aku akan nyatakan. Wa ma lam azkuru fi syai'in fa huwa sahih. Mana-mana yang aku tak kata apa. Mana Imam Abu Daud bawa riwayat, kemudian dia senyap. Baru sampai ke terjemahan ni, muka surat 26. Maka hadis itu sahih. Banyak juga gugur ni. Dekat 2 baris juga terjemahan jatuhnya. Wa ba'daha asahhu min ba'din, sebahagian lebih sahih daripada sebahagian yang lain. Ini adalah perkataan Imam Abi Daud. Perkataan Imam Abu Daud. Ada satu pelajaran penting bagi pembaca kitab ini dan kitab yang lain, bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, jika tidak disebutkan kelemahannya, maka beliau dianggap hadis tersebut sahih atau hasan, dan kedua-dua hadis tersebut boleh digunakan sebagai rujukan dalam masalah hukum, apalagi kadar masalah fadailul amal. Jika perkara ini sudah jelas, maka hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud dan tidak ada penjelasan tentang kelemahannya, berarti beliau tidak mendhaifkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Itu kata siapa? Kata di Imamun Nawawi. Bagaimana dengan pandangan ini? Maka ulama berbeza pandangan. Tuan-tuan kena sabarlah. Anak terpaksa kena sebut benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita nampak bagi tulabul ilmi, adakah boleh kita berpada? Berpada dengan apa? Berpada dengan kata-kata iza sakata. Apabila Abu Daud diam, tak komen apa-apa, bermakna kitab itu sudah dikira kitab yang diterima. Betulkah macam tu? Jadi di sini kita tengok kepada penjelasan. Tengok dia punya huraian. Innal mutatabbi'. Mutatabbi' ni mana orang yang buat kajian. Dalam nota kaki ni ada. Siapa-siapa dia ikut kajian yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar kepada kitab ni. Kitab mana ni? Kitab Al-Azkar Nawawi ni. Kitab Ibn Hajar, dia ada sebuah kitab. Tuan-tuan tulis nama kitab ni. Nama dia Nata'ijul Afkar. Nata'ijul Afkar fi Takhrijil Azkar. Dia kata hadis yang disebut oleh Imam Abu Daud tanpa menjelaskan sakata anha Abu Daud, maka tak boleh kita terus berpegang dengan pandangan kata apabila Abu Daud diam bermakna hadis itu sahih atau hasan. Tak boleh. Kenapa? Lil asbabit taliyah. Kerana beberapa sebab yang berikut. Yang pertama, maqalahu Sakhawi. As-Sakhawi kata Sunan Abi Daud itu berbagai-bagai riwayat.
daripada dia. Walikullin aslun. Setiap riwayat itu ada asal kitab. Di antara kedua riwayat itu ada perbezaan. Sehinggalah dijelaskan yang mana satu yang awal, mana yang terakhir. Kan? Lebih-lebih lagi riwayat Abil Hasan Ibnul Abd, fafiha min kalamihi asya' zaidah. Mana Abul Hasan ni dia ada tambahan kata-kata dia di situ. Bukan semua daripada Abu Daud. Wahina izin, ketika itu tak boleh kita nak ambil satu kaedah, kalau Abu Daud diam, kita pakai terima. Tak boleh. Illa ba'dan nazar, kecuali kamu teliti dulu sanad dia. Satu. Sebab yang kedua, qad yakun adamu tasrihi Abu Daud bi dha'fil hadis. Dengar ni. Ada kalanya Abu Daud tak cakap hadis ni dhaif. Sebab apa? Lianna bi dha'fil hadis, lianna dha'fuhu zahir. Karena hadis tu terlalu zahir dia punya kedhaifannya. Maknanya kalau orang ngaji hadis tengok tu, tahu dah hadis ni dhaif. Jadi Abu Daud senyap tu maknanya benda tu orang tahu belakang dah. Tahu tu bagi siapa? Bagi ulama hadis. Yang ketiga, diamnya Abu Daud daripada mentadhaifkan mana-mana hadis, qad yakun antasahul, ada kalanya dia mudah-mudah ya. Kama zakar zalika al-Hafiz al-Munziri dalam kitab dia, dalam muqaddimah at-Targhib wa at-Tarhib. Jadi tuan-tuan tengoklah perbahasan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah dan juga kitab at-Targhib, muqaddimah at-Targhib wa at-Tarhib yang disusun oleh Al-Imamul Hafiz al-Munziri. Jadi kita boleh buat kesimpulan para jemaah sekalian, apa yang kita boleh simpulkan bahawa bukan semua apa yang disebut oleh apa yang didiam oleh Imam Ibn Hajar itu kita boleh musallam. Apa makna musallam? Kita boleh mengatakan itu adalah merupakan hadis yang dia diam, menunjukkan bahawa hadis itu boleh diterima. Kita mengatakan agak sukar. Jadi alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, itulah dia panggil ilmu hadis. Ilmu hadis ni bukan mudah untuk kita ambil hukum begitu saja. Baiklah, itu perbahasan ulama. Balik semula kepada kata Imam Nawawi. Saya sebut di sini sebab nanti dalam hadis nanti kita akan jumpa. Abu Daud diam, orang lain bagi komentar bahawa hadis ni dhaif. Jadi takkan kita nak kata Imam Nawawi kata Abu Daud diam, boleh terima? Tak boleh juga. Qala An-Nawawi, wa qad ra'aitu an uqaddim, saya memandang perlunya menulis sebagai pembukaan bagi kita ini suatu bab khusus mengenai keutamaan zikir secara umum, dan saya bawakan secara ringkas sebagai persiapan untuk menjelaskan bab-bab selanjutnya. Kemudian setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Jadi Imam Nawawi dia kata kita mula dengan sebut keutamaan zikir dulu. Kemudian setelah itu saya jelaskan seluruh isi kitab. Di akhirnya insya-Allah saya tutup dengan bab tentang istighfar, agar Allah juga menutup hayat kita dengan istighfar, dengan keampunan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita, kepadanya kita percaya, kita memberi kepercayaan, kepadanya kita bertawakal dan berserah diri, kepadanya pula kita menyerahkan segala urusan dan istinad. Kita sandarkan kepada Allah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tamatlah perbincangan kita dalam bab satu. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama, bab mukhtasar fi ahrufin mimma ja'a fi fadli zikri ghairi muqayyadin biwaqtin. InsyaAllah kita masuk kepada keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu, mana zikir umum. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.